Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita akan sambung subtopik 11.2 berkaitan pewarisan dihybrid. Kalau sebelum ini kita tengok monohybrid, ia adalah satu ciri dan dihybrid pula ia merangkumi dua ciri. Konsepnya tetap sama. Cuma yang bezanya adalah satu atau dua ciri. Okey. Seterusnya, kita tengok rajah skema pewarisan dihybrid ini. Kalau sebelum ini monohybrid, kita tengok satu ciri. Untuk dihybrid, kita tengok biji benih bulat berwarna kuning. So, yang pertama cirinya bentuk biji benih sama ada bulat ataupun berkedut. Biji benih bulat adalah diwakili oleh B besar, iaitu allele dominan bagi biji benih bulat. Biji benih berkedut pula adalah allele resesif, iaitu diwakili dengan B kecil. Ciri yang kedua pula adalah warna. Untuk warna kuning adalah allele dominan. Allele dominan bagi biji benih. Warna hijau adalah allele resesif bagi biji benih. Jadi, kita tengok fenotip induknya. Biji benih bulat berwarna kuning, biji benih berkedut berwarna hijau. Okey, genotipnya, fenotip ini yang kita boleh nampak cirinya. Genotip, ia adalah B besar, K besar, iaitu dominan kedua-duanya. B kecil, K kecil, ia adalah allele resesif kedua-duanya. Seterusnya, berlaku proses meiosis menghasilkan gamet. Gamet yang dihasilkan ini, yang dalam bulatan ini, B besar, K besar. Kita ambil satu sahaja sebab ianya allele yang sama. B kecil, K kecil. Kemudian berlakunya proses persenyawaan. Bila berlaku proses persenyawaan, kita ambil sahaja daripada sini. Daripada induk pertama, B besar. Daripada induk kedua, B kecil. Jadi, B besar, B kecil kat sini. Kemudian K besar, K kecil. So, kita dapatlah genotip filial yang pertama. Genotip generasi yang pertama. Okey, so itu genotipnya. Fenotipnya, cirinya yang kita boleh nampak adalah bila ada allele dominan di situ, bermaksud dia membawa ciri yang dominan. Jadi, biji benihnya yang dominan adalah bulat. So, kita tengok K pula, K besar. So, bermaksud ia membawa allele dominan bagi biji benih berwarna kuning. Jadi, fenotipnya semua biji benih bulat dan berwarna kuning. Okey. Kemudian, kita akan buat pula kacukan generasi F1 di mana kita kacuk sesama sendiri untuk F1. Biji F1 daripada atas ni. Boleh turun ke bawah. Biji benih bulat berwarna kuning dengan genotipnya yang ni. Genotip yang sama. Okey. Kemudian, berlakunya proses meiosis akan hasilkan gamet. Jadi, nak keluarkan gamet macam ni. Kita tulis balik, B besar, B kecil, K besar, K kecil kan. Kita nomborkan dia 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama adalah 1 dengan 3. Yang kedua adalah 1 dengan 4, 2, 3, 2, 4. Okey, 1, 3. B besar, K besar. Ada kan? B besar, K besar. Okey, yang kedua 1, 4. B besar, K kecil. Yang ketiga 2, 3. B kecil. Yang ketiga K besar. Yang keempat 2, 4. B kecil, K kecil. So, ini adalah gametnya. Okey, so kita tengok dekat gamet. B besar, K besar. B besar, K kecil. B kecil, K besar. B kecil, K kecil. So, ini adalah caranya lah. Formulanya nak keluarkan gamet. Okey.
So 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So dapatlah yang ini. Okey, sekarang kita dah ada gametnya. Sekarang kita nak hasilkan dia punya F2. Itu generasi, kacukan generasi kedua. Okey, ini kacukan generasi pertama dikacukkan sesama sendiri. Okey, kita dapatkan gamet. So daripada gamet ini kita akan dapat generasi F2 melalui kita buat kaedah segi 4 punet. Okey. Okey, kita akan isikan dalam segi 4 punet. Okey, ini. Okey, ingat lagi tadi gamet yang dihasilkan ini kan? Ini gamet yang dihasilkan. Okey. Daripada yang pertama, daripada induk 1. Ini daripada induk 2. Kalau tengok kat sini sama kan? Sebab ingat lagi tadi, kita kacukkan antara generasi pertama F1 sesama sendiri. Maksudnya gamet yang dihasilkan pun sama. Okay, sekarang kita isi dalam segi 4 punet ni. Okay. Yang atas ni kat sini, so kita dapat B besar, B besar, K besar, K besar. Okay. B besar, B besar, K besar, K kecil. Okay, begitulah seterusnya. Okay. Kalau yang ni pula sama sahaja. Okay, di petak ini kita tengok yang atas dia. B besar, B besar. Okay, kita tengok kat sini. B besar, B besar, K besar, K kecil. So, okay, ini. So, kita isilah segi 4 punet tersebut. Okey, bila kita dah siap isi, kita akan dapat 16 F2. Okey, 16 generasi 16 F2. Okey, kemudian kita analisis tengok apa cirinya. Okey, kalau kita dapat B besar, B besar, K besar, K besar, ingat ia adalah dominan. So, bulat kuning. Bulat kuning, dah tulis kat bawah tu bulat hijau, kedut kuning, kedut hijau semua ada. Kemudian kita kira dia punya nisbah. Biji bulat kuning ada 9, biji bulat hijau ada 3, biji kedut kuning ada 3, biji kedut hijau ada 1. Jadi nisbahnya kita akan dapat 9, nisbah 3, nisbah 3, nisbah 1. Okay. So ini adalah generasi F2. Okay, ini adalah nisbah fenotip yang terhasil bagi generasi F2. Apa yang penting adalah kamu perlu tahu keluarkan gamet, kemudian perlu tahu cara nak dapatkan, cara nak isi dalam segi 4 punet ni. Okay, so maksudnya kamu kena tahulah nak ambil dari mana ke mana, tak ada masalah. Okay, insyaAllah boleh. Okay. Okay, so kita tengok apa hukum Mendel kedua. Mendel mengemukakan hukum Mendel 2 yang dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. Hukum Mendel 1, hukum Mendel 1 kita tengok berkaitan dengan segregate. Okay. Kemudian yang kedua ini pula hukum pengaturan bebas yang menyatakan bahawa semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan allel boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan allel yang lain. So ini adalah apa yang dinyatakan oleh hukum Mendel 2, iaitu berkaitan dengan pengaturan bebas. Sebab itu kenapa pengaturan bebas? Sebab Mendel mendapati bahawa allel boleh bergabung secara rawak, secara bebas. Okey. Rumusan daripada eksperimen dihybrid Mendel ini, gabungan baru ciri muncul pada generasi F2 iaitu biji kedut warna kuning dan biji bulat warna hijau. Sebelum ni tak ada. So, dua pasang ciri bentuk dan warna biji digabungkan dalam generasi F1 tetapi kemudiannya terpisah
dan bertindak secara bebas. So daripada inilah dia keluarkan hukum Mendel 2. Okey. Secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi F2. Okey. So apa yang penting adalah kamu perlu tahu melukis rajah skema. Nak lukis rajah skema mesti tahu cara nak keluarkan gamet. Okey, selepas meiosis dan cara nak isi segi 4 unit tersebut untuk hasilkan generasi F2. Okey, terima kasih.